Mari kita berdoa. 我们一同进入祷告。 Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur jika Tuhan boleh memberikan kami kesempatan berkumpul hari ini. 主，我们感谢你，今天早上你仍然给我们机会，我们可以聚集在一起。 Kami mengucap syukur jika hari ini kami berkumpul, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. 甚至呢，我们可以感受到你的莅临，你的灵格莅临在当中，我们也为此来感谢你。 Kami juga mengucap syukur jika Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami bersuara bagi Tuhan. 我们也感谢你，你仍然给我们机会，我们可以不断来开口为你做见证。 Sehingga di minggu Advent Sukacita ini kami boleh bernyanyi bagi Tuhan. 因此呢，在这个第三个的降临期当中，我们可以不断开口为主而歌颂。 Sekarang tiba bagi setiap kami untuk duduk mendengar suara Tuhan. 这时候，我们要坐着安静来聆听你的话语。 Mendengar Tuhan berbicara bagi setiap kami, bersuara bagi kami. 主，我们要聆听主对我们每个人来诉说。 Karena itu kami ingin memohon pimpinan Tuhan pakai waktu ke depan ini. 因此呢，恳求主的带领，求你来使用前面的时间， Pakai hambamu baik yang berbicara maupun yang menerjemah. 求你用你的仆人与使女， Urapi setiap kami untuk mengerti firman Tuhan. 告我们每个人，好让我们可以明白你的话语， Dan mampukan setiap kami untuk menghidupi firman Tuhan. 同时呢，让我们能够有能力来将你的话语活出来。 Karena itu sekali lagi kami memohon Tuhan bersuaralah bagi setiap kami. 主啊，恳求你再度向我们每个人来诉说。 Kami siap mendengar. 我们已经预备好，我们先来聆听。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 我们的祷告是奉主耶稣的名来祈求， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹平安。 Hari ini tema yang akan kita renungkan di dalam rangka Advent yang ketiga yaitu Peaceful Liberator. 今天早上我们一同来思考的主题就是释放者，和平的释放者。 Saya ambil dari bagian firman Tuhan yaitu Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35. 我是从路加福音第2章25节到35节所领取的。 Ya, hal ini dikenal dengan pujian Simeon yaitu Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. 路加福音第2章25节到35节也是被称为西面之颂。 Ayat 25 sampai dengan 33 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin, lalu 34 dan 35 saya akan tutup di dalam bahasa Indonesia. 路加福音第2章25节到33节是用华语来读取，之后呢34、35节的话，要传道会用印尼话来结束。路加福音第2章第25节。 在耶路撒冷有一个人名叫西面，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。他得了圣灵的启示，知道自己未死以前必看见主所立的基督。他受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子进来，要按照律法的规矩办理。西面就用手 按过来，称颂神说：“主啊，如今按照你的话语，释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见了你的救恩，就是在万民前所预备的，是照亮在外邦之光，又是你民以色列的荣耀。孩子的父母因自论耶稣的话就稀奇。” Ayat 34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. 读经到此。 Saudara-saudara, bagian ini dikenal di dalam Injil Lukas itu puji-pujian Simeon. 就路加福音当中，就是来记载这段经文为西面之颂。 Injil Lukas sendiri kita tahu itu dikenal sebagai Injil puji-pujian. 路加福音本身我们也知道说也从未被称为颂之福音书。 Karena setidaknya dicatat ada beberapa puji-pujian yang mengiringi lahirnya Yesus di dalam dunia ini. 至少呢有好几个颂歌被记录在路加福音，就是有关于耶稣的诞生有被记录到好几个颂歌。 Kita tahu di dalam bagian awal itu ada puji-pujian Maria yang biasanya dinyanyikan dengan judul Magnificat. 我们知道从开始的话有玛利亚之颂，就是圣母之颂。
Lalu dilanjutkan dengan puji-pujian Sakaria yang biasanya dinyanyikan orkestra dengan judul Benedictus. 就是之后呢，就是有撒加利亚之颂，就是常常呢，他们乐器的伴奏的时候呢，乐奏他们就是以祝福 Benedictus 这首歌来唱出。 Lalu puji-pujian malaikat ketika Yesus itu lahir, malaikat itu memuji, dan pujian ini seringkali dinyanyikan setiap kita di gereja yang diberi judul biasanya Gloria in Excelsis Deo. 之后呢，就有天使的歌颂，我们知道是也被称为荣耀归主之颂。 Dan bagian berikutnya adalah puji-pujian yang kita baru saja baca, yaitu pujian dari seorang bernama Simeon yang biasa kita kenal dengan judul Nunc Dimittis. 之后呢，我们也是刚刚所读的，就是西面之颂，就是常常被认识为 Nunc Dimittis， yaitu yang diambil dari kata pembuka dari pujian Simeon itu now dismiss， 就是从西面那边所说的，就是说现在释放。 Jadi sekarang hambamu ini pergi, biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. 释放仆人安然的去世。 Tapi bagian ini seringkali kita pisahkan, kita lupa ada bagian berikutnya. 可是呢，我们往往忘记这一段经文之后呢，还有下一节。 Biasanya kita tuh nyanyikan di dalam puji-pujian Simeon ini, tapi kita lupa ada bagian berikutnya yang dilanjutkan dengan nubuat Simeon. 常常呢，我们只是读到西面之颂之后呢，可是我们确实忽略了西面的预言。 Karena itu kita hari ini akan melihat ini satu kesatuan, pujian Simeon itu kemudian dilanjutkan nubuat Simeon tentang Yesus Kristus. 今天呢，我们要看整套，就是前半段就讲到说西面之颂，之后呢就讲到说西面对耶稣基督的预言。 Dia bersuka cita memuji karena matanya melihat Sang Juru Selamat. 他是欢乐的来歌颂，因为他的眼目已经看到了救主。 Tapi kemudian dia lanjutkan dengan bernubuat tentang apa yang akan dilakukan oleh Sang Juru Selamat ini. 之后呢，他开始开口预言呢，来说这位救主将会做的是什么？ Sang pembebas ini, liberator ini. 就是这位释放者，他会做的是什么？ Karena itu kita akan melihat di dalam bagian pertama yaitu pujian Simeon itu sendiri. 我们先看西面之颂。 Dikatakan sekali lagi, ditekankan ada seorang Simeon itu yang benar dan saleh. 这里圣经讲到说，有一个人名叫西面，又公义又虔诚。 Dia orang yang hidup benar dan dia itu hidup dengan kerohanian yang baik, saleh. 就是他是公义，然后又有虔诚，他有良好灵性的人。 Tapi kemudian ditekankan dan orang ini itu hidup di dalam penantian akan penghiburan bagi Israel. 可是呢，这个人呢，确实是活在一个等待，就是以色列的安慰者即将要来临，活在这样子的一个等待的情况当中。 Orang yang benar dan saleh ini sadar bahwa umat Tuhan itu sedang hidup di dalam ketidakadanya pengharapan. 这又义又虔诚的人，他是觉悟到以色列子民是活在一个没有盼望的情况之下。 Orang yang benar dan saleh ini sadar bahwa kita itu sedang hidup di dalam dunia yang gelap. 他也觉悟到说，我们以色列人目前正在活在一个黑暗的一个状况当中。 Karena itu dia menantikan adanya penghiburan, kelepasan, pembebasan bagi umat Tuhan. 因此呢，他是在等待，就是对上帝子民有一个释放，有一个释怀，有一个安慰。 Kita umat Tuhan, kita sudah mengikut Tuhan, tapi kita hidup di dalam penindasan bangsa lain. 我们是上帝的子民，我们已经追随了上帝，可是呢，我们却是被其他的民主来压榨。 Karena itu orang ini bukan kehilangan pengharapan, tapi dia itu hidup di dalam penantian akan kelepasan itu. 这个人并不是失去了盼望，而是呢，他活在等待期待这个安慰者的来临。 Saudara, mirip bagi semua kita juga, kita sadar kita umat Tuhan, kita orang Kristen. 就正如西面一样，我们也觉悟到，我们作为基督徒， Tapi bukankah kita juga sadar kita tuh hidup di dalam dunia yang berdosa? 岂不是我们也是一样活在一个充满罪孽的世界当中？ Sehingga seringkali hal yang terjadi di sekitar kita itu membuat kita itu putus asa. 使得我们看到我们周围所发生的事情，常常让我们很灰心。 Bahkan beberapa dari kita itu mulai tawar hati dan mulai sadar bahwa seolah-olah hidup ini terlalu gelap dan tidak ada pengharapan. 我们开始觉悟到灰心，而觉得说，哎呀，这个活着是没什么盼望了。 Karena itu bagi kita yang cukup kuat imannya, kita tuh bukan kehilangan iman, tapi kita biasanya menanti adanya kelepasan dari Tuhan. 因此呢，对我们属灵比较稳固、扎根稳固的人，我们就看到这样状况的话，我们不是失去了信心，而是呢，我们不断的来期待盼望、期待安慰的来临。
Kita berharap Tuhan itu segera bertahta dan menuntaskan apa yang dikerjakannya. 我们不断盼望上帝能够快快的、急速的来去掌权，并且来完成他已经开始工作的。 Karena itu kita berdoa meskipun bangsa ini mungkin kita rasa mulai tawar hati mendoakan, kita tetap berdoa Tuhan bertahtalah bagi bangsa ini. 即便呢，在我们为我们国家民主祷告的时候，我们已经感到很灰心、很失望了。可是我们依然祷告说：“上帝，求你在整个国家当中掌权。” Karena kita sadar sebagai orang benar dan saleh kita tidak harusnya kehilangan iman. 因为我们知道，作为又公又义的人，我们不应该要失去了信心。 Tapi dia itu menantikan, kita semua menantikan pertolongan Tuhan itu datang. 乃是我们要等待上帝救赎、拯救的来临。 Dan di tengah-tengah kondisi seperti ini dikatakan Roh Kudus itu kemudian menyatakan kepada dia. 然后呢，在这样状况当中，这里也讲到说，圣灵向西面启示。 Roh Kudus itu memberikan janji kamu tidak akan mati sebelum melihat keselamatan itu diwujud nyatakan. 圣灵向西面启示说，就是你还没有看到那个救赎之前呢，你就不会死。 Yaitu Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan itu akan datang dan kamu tidak akan mati sebelum melihat dia. 那位被应许的弥赛亚拯救者即将要来临，然后呢，你还没有看到他的来临之前，你不会死。 Dan dia itu hidup di dalam penantian itu, sekarang dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. 然后呢，他就活在这样的一个期待当中，也是因着圣灵的感动，他来到圣殿。 Dan disitulah kemudian dikisahkan Yesus itu dibawa masuk oleh orang tuanya di dalam bait Allah. 然后呢，这里也讲到说，正遇见耶稣呢，被他父母带领到圣殿。 Dan setelah oleh Roh Kudus, Simeon itu sadar ini bayi yang dijanjikan itu. 然后呢，圣灵在西面里面动工，然后西面觉悟到说，这位就是所应许的婴孩。 Karena itu dengan sukacita dia menyambut anak itu. 因此呢，以欢乐的心，他就是来迎接这位婴孩。 Dan dia mulai memuji Allah yang dikenal dengan sebutan Nunc Dimittis Nunc Dismiss. 然后他开始来歌颂上帝，然后被认识、被知道、被认知为Nunc Dimittis 的。 Yang diartikan dari kalimat pembuka dia, sekarang Tuhan, now, sekarang Tuhan, biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. 他的开口的厂牌就是说，主啊，现在释放仆人安然的去世。 Sesuai firman Tuhan yang mengatakan saya tidak akan mati sebelum melihat sang juru selamat ini. 正如上帝你自己的话语说，我还没有看到这位救赎主之前呢，我不会死。 Dan sekarang saya sudah melihat sang juru selamat ini, dia sudah tidak lagi takut sama yang namanya kematian. 我现在肉眼已经看到了这位救赎主，我已经不再惧怕死亡。 Bahkan dia seolah-olah mengatakan saya rela mati, saya mati di dalam damai karena dia tahu keselamatan itu sudah tiba. 甚至呢，好比他是说，我愿意我愿意去世，然后呢，我愿意很平安的、安然的过去，因为我知道救赎主已经来临。 Bapak Ibu, mati itu memang sesuatu yang menakutkan. 死亡对我们来说是一个很恐惧的一件事。 Tapi saya percaya yang kita takutkan itu bukan kematian itu sendiri, tapi karena waktunya dan caranya yang tidak pasti. 我相信对我们来说，我们不是对死亡感到恐惧，而是呢，我们不知道他什么时候来临，然后呢，用什么方式来离开整个世界。 Karena itu sebagai orang Kristen, saya percaya saya sudah diselamatkan Tuhan dan keselamatan tidak bisa hilang. 我作为基督徒，我相信我已经蒙上帝拯救，并且呢，我的救恩就不会就是逝去的。 Jadi seharusnya saya tidak takut akan kematian itu sendiri. 因此呢，我不应该要惧怕死亡。 Karena saya percaya mati itu sudah ada penebus yang menebus saya. Mati itu adalah saya berjumpa dengan Tuhan, tidak lagi menakutkan. 因为呢，我知道我已经蒙上帝拯救，然后呢，死亡的话，我就会直接跟我的救赎主来见面，所以呢，对我来说，并不是一个很恐惧的一件事。 Meskipun jujur yang saya takutkan adalah caranya bagaimana dan waktunya kapan, tidak tahu. 是即便如此呢，我必须要承认说，对我来说，我感到恐惧的是，我不知道什么时候会离开这个世界，并且我如何的来离开。 Tapi berapa banyak orang Kristen yang bukan hanya takut akan caranya dan waktunya, tapi juga takut akan kematian itu sendiri. 可是呢，有多少的基督徒，他们不只是怕了什么时候、怎么样的方式，甚至呢，他们怕了死亡他自己本身。 Seolah-olah keselamatan itu tidak pernah pasti bagi hidupnya. 这样的话，好像对他的救赎对他来说，好像不是一个很稳定、很稳妥的一件事。 Dan Simeon itu mengingatkan bagi kita, mati itu tidak jadi menakutkan karena saya melihat ada keselamatan yang sudah diwujudkan.
西面今天早上也提醒我们说，死亡并不是一个很恐惧的一件事，因为呢，我眼睛已经看到了救赎主已经被呈现出来。 Karena itu dia memuji Tuhan, mengatakan sekarang biarkan hambamu ini pergi. Mati tidak lagi menakutkan, mati pun sekarang saya siap. 因此呢，他就说释放仆人安然的去世。他说，即便我现在要死的话，好，我现在已经预备好了。 Karena dia jelaskan sebab mataku ini telah melihat keselamatan yang daripadamu. 因为我的眼睛已经看到了从你而来的拯救。 Bahkan dia itu sadar keselamatan ini bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi untuk segala bangsa. 甚至呢，他觉悟到说，这位拯救者，这个救恩呢，并不只是针对以色列人而已，而是呢对万国万民万族。 Karena itulah kita sekarang orang Indonesia bukan Israel pun menerima keselamatan itu. 因此呢，今天我们即便不是以色列人或者是以色列的后裔，我们仍然是可以得到这个救恩。 Dan itulah berita sukacita yang dia itu wujudkan dengan puji-pujian Simeon tersebut. 这就是西面在整个西面之颂当中，他所呈现出来的赞美。 Dan kemudian ditutup dengan bapak serta ibunya Maria dan Yusuf itu amat heran atau takjub akan semua yang dinubuatkan dikatakan oleh Simeon tersebut. 然后呢，这个西面之颂是圣经用了一句话来做一个结束。孩子的父母论到耶稣的状况，就感到很稀奇。 Tapi saudara-saudara, bagian ini tidak berhenti sampai di sini. 那这段呢，不只是停留在这里。 Simeon kemudian melanjutkan nubuat dia tentang apa yang akan dikerjakan oleh anak ini. 西面就开始他的预言，就讲到说，这个孩子即将要做的是什么？ Sungguh kita sudah dibebaskan dan sudah mendapat kedamaian di dalam dia. 透过他，我们可以得到释放，并且在他里面，我们可以得找平安。 Karena itu saya memuji Tuhan dengan sukacita. 因此呢，我们就是以欢乐的心来歌颂、赞美上帝。 Tapi kemudian dia melanjutkan bagaimana kedamaian itu diberikan bagi setiap kita. 可是呢，他就继续讲说，这个平安如何的来赏赐给我们每个人。 Bagaimana caranya dia itu membebaskan setiap kita agar bisa masuk di dalam damainya. 他如何来释放我们每个人，好让我们可以进入他的平安。 Karena itu Simeon kemudian melanjutkan dalam bagian kedua nubuat Simeon. 之后呢，就是在第二节，西面就继续了进入做了一个预言。 Dia mengatakan sesungguhnya anak yang membebaskan kita ini, 他说，事实上，这个即将要拯救我们的孩子， dia ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. 是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起。 Jadi seolah-olah dia akan membawa pemisahan, ada yang dijatuhkan, ada yang dibangkitkan. 这样子，好比呢，他要做了一个隔绝，以色列当中做一个隔绝，有的会跌倒，有一个会兴起。 Dan ini akan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, permusuhan. 这会变成一个象征，就会变成一个对敌的一个象征。 Saudara-saudara, ternyata kedamaian itu justru ditekankan, diperoleh dengan cara pemisahan. 这里讲到说平安可以怎么可以得到呢？就是透过一个隔离被隔阂而得到的。 Perdamaian itu bukan berarti kita tuh berdamai dengan dosa, tapi kita dituntut untuk pisah dari dosa. 所谓的平安，我们如何得到呢？并不是要让我们跟罪孽妥协、公平相处，并不是如此，而是呢要我们脱离了、离开了这个罪孽。 Kita hidup di dalam kegelapan, sekarang terang itu sudah tiba. 我们活在黑暗当中，光已经来临了。 Ketika terang itu tiba, gelap itu pasti akan hilang. 当光来临的时候呢，就是会驱走这个黑暗。 Tapi itu sekaligus menyadarkan kita ketika terang itu tiba, dia akan menelanjangi kegelapan. 同时呢，就是也提醒我们说，当光来临的时候呢，它会把黑暗赤裸裸的把它驱走。 Sehingga setiap kita itu akan ditelanjangi, semua keburukan kita itu akan terlihat. 甚至呢，我们每一个人的一个丑陋的话，会赤裸裸的，就是看得到。 Dan disitulah akan menimbulkan perbantahan. Beberapa orang akan menolak dan tidak akan menerima sang terang itu. 在这里就会变成一个区隔，这样的一个情况当中，有一些人他们不愿意来接受这样这个光。 Tapi jika Tuhan ingin kita itu kembali ditarik untuk di pihak Dia, karena itu kita itu harus dipisahkan dari kegelapan itu. 今天如果上帝要我们被拉出来的话，我们要站立在上帝这一边的话，我们必须要从这个黑暗来被区隔出来。 Karena itu hal yang pertama ini mengingatkan kita ketika Yesus itu datang membawa damai. 所以呢，第一点提醒我们说，当耶稣来带领平安的时候， Dia menuntut kita itu dipisahkan dari dunia. 他要求我们就是要从整个世界把它隔阂出来，把它隔离出来。
Karena ketika kita tuh ditarik untuk kembali ke pihak Dia, pasti kita akan lepas atau berpisah dari pihak musuh Dia. 当他要把我们当他把我们隔离出来的后，站到他这一边的时候呢，等于是说我们离开了，不站在他敌人的那一方。 Saudara, hal ini sama seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 120 ayat 7. 这就正如诗篇120章 Bukan berarti Tuhan 第7 itu 节那里讲到说， bukan berarti Tuhan menyelamatkan dengan cara yang bengis. 并不是代表说上帝用一个很残暴的方式来拯救。 Tapi memang ketika terang itu datang pasti akan ada permusuhan atas dunia yang gelap ini. 就是当光来临的时候呢，这个黑暗的世界就会变成有很大的对比。 Karena itu Mazmur 120 ayat 7 mengatakan, aku ini suka perdamaian. 诗篇127篇讲到说，我喜欢和平。 Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. 可是呢，当我开口的时候呢，他们确实是要求征战。 Dunia itu tidak suka kita tuh menyatakan kebenaran bagi dunia. 世界呢，并不是很喜欢我们讲到为世界的好处，讲到真正的话语。 Sama seperti Yesus juga mengatakan di dalam Matius 10 ayat 34. 正如耶稣在马太福音第10章第4节那里所说的， Yesus datang untuk mendamaikan kita dengan Dia. 耶稣来临是让我们跟他和好。 Tapi Dia mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. 可是呢，他说：“你不要以为我来到你们当中，要把平安带到这个地上。” Dia mendamaikan kita dengan Dia, tapi Dia bukan datang membawa damai di atas bumi. 他来是要让我们跟他和好，可是呢，他并不是要把平安带到整个地上。 Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. 我来并不是要我来到这个地上，并不是要带了平安给这个地上，乃是呢，我要让这个地上动刀。 Seolah-olah Tuhan itu ingin menyatakan permusuhan dengan dunia, memisahkan kita dari dunia. 这个好比上帝要对我们来说，他跟世界是对立的，让我们从整个世界隔离出来、隔阂出来。 Dengan kata lain, bagian kedua ini nubuat Simeon mengingatkan, kita sudah menerima kedamaian itu. 换句话说，就是第二点呢，西面要提醒到我们说，我们已经领受了这个平安。 Tapi apakah kita itu hidup di dalam Tuhan dan kita itu pisah dari dunia? 作为已经得到上帝平安的人，我们是否依然还是活在整个罪里面，或者是我们已经从世界跟罪隔阂出来？ Apakah kita itu hidup berbeda dari dunia? 我们所过的生活是否是跟世界不一样？ Bapak Ibu, banyak orang itu tidak mau ikut percaya pada iman Kristen karena seringkali mereka melihat orang Kristen hidupnya tidak beda dengan dunia. 很多人他们不愿意成为基督徒，为什么呢？因为他们都看得到。 基督徒所过的生活跟世俗所过的生活是没什么两样， Sama-sama suka bohong, sama-sama berpolitik kotor, tidak beda dengan dunia. 就是一样很喜欢说谎话，一样也是勾心斗角，所以是跟世俗没什么两样。 Karena itu Tuhan datang untuk menguduskan kita. 因此呢，上帝来临是要让我们成圣。 Kata kudus itu bukan berarti suci sehingga kita tuh tidak boleh ketawa ngakak. 所谓的成圣的话，圣洁并不是让我们变成一个很神圣，然后呢不可以大声的喧哗或是笑。 Seperti saya itu dulu waktu masuk sekolah teologi itu bulan pertama hampir diusir karena ketawa cekakaan dianggap urakan. 像我在神学院第一年的时候呢，我差一点被赶出去，因为我就在那边就是哈哈大笑、狂笑。 Dia bilang kamu itu kurang kudus. 他说你不够圣洁。 Saya bilang saya itu lebih kudus dari kamu. 他说我这样说，我比你还要圣洁。 Dia bilang sombong. 他说骄傲。 Saya bilang tidak sombong, saya keluarin KTP saya memang waktu itu kudus. 我说我不骄傲，然后就把身份证拿出来。身份证那时候呢是一个 Kudus， 印尼在一个某一个地区的一个城市。 Karena orang tua saya dari Surabaya pindah ke Kudus, saya ikut orang tua. Saya orang Kudus. 因为我的父母从泗水搬到 Kudus 这个地区，然后呢，我得到了 Kudus 这个地区的身份证。 Sayangnya menikah dengan istri saya jadi Kudus lagi sekarang. 之后呢，我跟我妻子结婚之后呢，我并不是 Kudus 的人了，然后呢变成不圣洁了。 Sekarang nggak Kudus jadi Jakarta. 现在是雅加达身份证持有者。 Kudus itu bukan suci sehingga kalau ketawa itu kayak paduan suara gitu. 所谓的成圣圣洁呢，并不是说很神圣，变成你在笑的时候呢，就像诗般的那个韵律。 Kata kudus itu artinya dipisahkan.
所谓的圣洁这个字呢，就意思是说被隔阂出来，被区隔出来。 Jadi jika Tuhan itu berkata kuduslah kamu karena aku kudus, berarti kita harus dipisahkan. Dipisahkan dari apa? 所以呢，当上帝说你们要圣洁，因为我是圣洁的。这里的话讲到说我们要被隔出来，我们要被隔离，是从什么东西把它隔阂出来呢？ Dipisahkan dari dunia. Kita tidak boleh punya prinsip hidup sama seperti dunia yang tidak kenal Tuhan. 我们是要从整个世界把它隔阂出来，我们不可以跟世界拥有同样的一个原则。 Bagaimana cara kita itu bekerja, menghadapi pegawai kita, samakah dengan dunia? 我们如何工作，我们如何来面对我们的属下，我们的态度是否跟世俗没什么两样？ Betul dia datang membawa damai, menarik kita di pihak dia. 他确实是来了，带领平安，然后呢，把我们拉把好让我们可以站在他这一方。 Itu berarti juga kita dituntut untuk di pihak dia dan bukan di pihak dunia lagi. 这也意味到说，我们被要求，我们站立在基督这一方，并不是站立在世界这那一方。 Karena itu berikutnya kemudian ditegankan setelah kita ditarik di pihak Tuhan, berpisah dari dunia, lalu bagaimana kita harusnya hidup. 之后呢，讲到说，当我们已经被拉拔出来，站立在基督这一方，离开了世界那一方的话，我们应当要如何过着我们生活？ Simeon itu melanjutkan dan suatu pedang akan menembus jiwamu, ditujukan untuk Maria. 然后呢，西面对玛利亚说：“你的心也要被刀刺透。” Saudara, bagian ini memang agak sulit diterjemahkan atau ditafsirkan. 这一段经文呢，有一点难的来去解经。 Tapi beberapa penafsir itu mengartikan bagian ini untuk sekedar seolah-olah itu menyadarkan Maria. 可是呢，很多圣经学家他们讲到说，这段经文其实呢，正在来提醒玛利亚， Bayi yang dikandungnya yang adalah juru selamat itu. 就是她所怀的那位救赎主。 Secara nubuat bayi itu akan disalibkan demi menebus setiap kita. 就是他已经预言了，这位孩童呢，就是即将要上十字架，为了拯救你我。 Tapi secara hati seorang ibu, siapa yang tega melihat anaknya itu harus mati disalib bagi umat manusia. 可是呢，作为一个母亲之心，她哪有一个母亲，她能够有一颗能够接受的心，看到她的孩子被送在十字架上，为了拯救世界的人。 Jadi seolah-olah dari awal Simeon menyadarkan mana yang akan kamu pilih. 好比呢，从一开始呢，西面已经提醒玛利亚说，你要选的是什么？ Jalanmu, konsepmu, atau jalan Tuhan, nubuat Tuhan. 你的思考，你的道路，或者是上帝的思考，上帝的道路。 Jadi bagian kedua ini kita dituntut setelah dipisahkan dari dunia. 所以呢，这一段呢，当我们已经从世界被隔阂出来之后， Kita dituntut untuk memikirkan jalan Tuhan, pisah dari agenda kita. 我们被提醒到说，上帝的道路，我们要离开了我们自己的时间表。 Meskipun kadang-kadang jalan Tuhan itu mengoyak-ngoyak hati kita. 即便上帝的时间表、上帝的道路，常常会让我们撕裂心肠。 Ibarat seperti pedang yang menembus jiwa kita. 好比呢，就是被刀刺透的一个刺透我们心的。 Tapi jika itu jalan Tuhan, jalani itu dengan berani. 可是如果那是上帝的道路，你应当要勇于的来踏入。 Bapak Ibu, sebagai seorang desainer, saya punya gaji waktu itu puluhan juta. Untuk meninggalkan semua itu jadi hamba Tuhan, ibarat seperti pedang itu menembus jiwa saya. 我作为设计师，当时候我的薪水已经是100万了，千万了。可是呢，就是当我要做加入神学成为神仆的时候呢，我就是好像一把刀就刺了我的心。 Tapi jangan katakan, saya tidak bisa lari, Tuhan paksa. Saya bisa lari. 不要说我跑不了，上帝强迫我。我告诉你们说，我可以跑。 Dan ketika saya lari, Tuhan bisa panggil orang lain yang lebih baik dari saya. 当我离开，我就是脱离了离开逃跑上帝的时候呢，上帝仍然可以呼召比我更好的人。 Tapi saat itu saya diperhadapkan dengan dua pilihan, mau ikut agenda saya atau panggilan Tuhan. 当时呢，我被面对了2件事，就是要跟着我自己的时间表呢，或者是要追随上帝的呼召。 Karena itu saudara-saudara, ketika kita dipisahkan dari dunia, kalau kita tidak relevan, kita juga tidak bisa jadi berkat bagi dunia. 因此呢，如果当我们已经被隔阂出来，离开整个世界，如果我们没有相对应的，我们也不会成为世界祝福。 Kecuali ketika kita dipisahkan dari dunia, kita mulai memikirkan agenda Tuhan. Tuhan, kamu mau saya lakukan apa bagi dunia?
除非呢，当我们已经从世界被割合出来之后呢，我们就来询问上帝对我们的计划是什么。上帝，你要我来做什么，来成为整个世界祝福？ Kedamaian itu yang Simeon itu pujikan. 这就是西面所唱出来的平安。 Bukan kedamaian yang datang membuat kita itu sukacita sehingga seperti gereja Natal itu simbol menghambur-hamburkan uang. 就不是像现今的教会一样，就是庆祝圣诞节的话，好像是充满的喜气洋洋，可是同时呢，也是浪费了很多金钱。 Sehingga beberapa gereja itu megahnya sudah tidak beda, bahkan lebih megah daripada mall. 有好几间教会，他们的装饰呢，就是很雄伟，甚至呢还比百货公司来的还要漂亮。 Kedamaian sukacita itu justru dinyatakan untuk menuntut kita apakah kita mau pisah dari dunia dan menjadi berkat untuk dunia. 那个平安喜乐呢，应当要提醒我们说，我们是否愿意被从世界隔阂出来，并且要成为世界的祝福。 Jika tidak, kita tidak mungkin bisa menghadirkan jiwa di momen Natal nanti. 如果没有这样子的话，我们根本没办法在整个圣诞节的时候呢，带领了灵魂。 Saudara-saudara, mengajak satu jiwa untuk datang bersama kita di momen Natal seharusnya tidak sulit. 对我们来说，要邀请一个新人来参加圣诞节，应该是不会很难的一件事。 Tapi terkadang jiwa yang kita ajak satu saja sulit karena mereka melihat mungkin karena hidup kita tidak beda dengan hidup mereka. 可是呢，今天我们要邀请一个人而已的话，对我们来说难上加难。为什么呢？因为有可能他看到我们所过的生活，跟他们所过的生活没什么两样。 Sehingga mereka mengatakan, buat apa saya macet-macet, duduk susah, belum tentu dapat kado. 所以呢，那个人就想说，我何必要浪费我的时间，堵车堵得要命，然后呢，来到教会那么拥挤，又坐得那么难，还回去的时候也不一定得到礼物。 Toh hidupmu tidak beda dengan hidup saya. 看看你的生命跟我的生命，你过的生活跟我过的生活没什么两样。 Kenal Tuhan dengan tidak kenal Tuhan hidupnya sama. 认识上帝跟不认识上帝的生活一样。 Tapi saya percaya kalau hidup kita berbeda, tapi juga menghidupi panggilan Tuhan menjadi berkat bagi dunia. 我相信今天如果我们的所过的生活是不一样的，然后呢，我们去满足上帝的呼召，我们会变成世界的祝福。 Tidak usah kita itu mengajak jiwa, dia yang maksa diajak. 不需要我们来开口邀请灵魂，来邀请朋友，而是呢，他就是会强迫我们带他来教会。 Mungkin dia yang akan berkata pada kita, ajak dong karena saya ingin punya hidup seperti kamu. 有可能呢，他甚至开口说：“喂，你应该要带我去教会啊！我很想拥有跟你一样的生活。” Sehingga panitia itu akan kesibukan menyediakan kursi karena semua ini untuk jemaat baru, jemaat lamanya di atas semua. 也这样的状况的话，会让我们整个筹备委员会的话，他们忙碌来预备更多的椅子。下面的话就充满了新人，就是我们的我们自己的人是在楼上。 Karena itu saudara di momen Advent ini kita diingatkan, mari ketika kita menerima kedamaian itu, ingat kedamaian itu pemisahan juga. 在这个降临期的时候呢，我们同时也是被提醒到，我们得到这个平安。可是我们要记得，这个平安也是一个隔阂的。 Apakah kita berbeda dari dunia? 我们是否跟世界不一样？ Dan apakah kita menemukan panggilan kita untuk jadi berkat bagi dunia? 我们是否已经有遇到我们的呼召，要如何成为世界的祝福？ Sehingga kita bisa menghadirkan kedamaian itu bagi dunia yang gelap. 因此呢，我们可以把这个平安真的是为黑暗的世界而活出来。 Mari kita tundukkan kepala, kita 我 berdoa. 们一同低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur jika Tuhan boleh datang bagi setiap kami. 我们在天上的父，我们再度来向你献上感恩，因为你可以为我们而莅临在这个世界。 Di tengah-tengah kegelapan dan keputusasaan kami, Tuhan datang melawat kami, menyelamatkan kami. 在我们的绝望的状况当中，你莅临了，你拯救我们。 Karena itu kami bersukacita seperti Simeon pun bersukacita. 因此呢，我们要像西面一样的来欢乐，来欢心。 Tapi kami disadarkan justru sukacita itu didapat dengan cara Tuhan memisahkan kami dari dunia. 同时呢，我们被提醒到这个喜乐，这个平安，我们如何能够得到呢？就是要从世界而隔阂出来。 Tuhan menarik kami dari dunia untuk diperdamaikan melekat dengan Tuhan. 上帝把我们从世界把它抓出来，让我们能够跟上帝和好，站立在上帝这一方。 Sehingga kami dipaksa untuk memikirkan apakah kehidupan kami sungguh berbeda dengan dunia. 我们也是被强迫到说，我们所活出来的生活是否跟世界没什么两样？ Apakah sungguh kami itu di pihak Tuhan saat ini? 我们今天的我们是否真的是站立在上帝这一方？ Karena itu Simeon juga mengingatkan, 因此西面也提醒我们， meskipun seringkali kami itu mengikuti jalan Tuhan itu tidak menyenangkan dan sulit.
即便呢追随基督、追随上帝的道路，并不是很容易的一个道路，并且不是很简单的一个道路。 Tapi jika kami di pihak Tuhan, maka tidak akan ada yang bisa menggagalkan. 可是呢，今天如果我们站立在上帝这一方的话，没有任何一件事能够使我们妥协的，使我们失败的。 Karena itu berikan keberanian bagi kami untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kami. 因此，主求你给予我们勇敢，给我们勇于来去完成上帝在我们生命当中的呼召。 Sehingga kami bukan hidup demi agenda kami, tapi kami hidup dengan cara Tuhan, jalan Tuhan. 使得我们活着，并不是按照我们自己的时间表，而是呢按照上帝的道路、上帝的旨意。 Dan kehidupan kami ini bisa Tuhan pakai untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia yang gelap ini. 并且上帝可以透过我们生命来去将在这个黑暗的世界当中，来将你的平安彰显出来。 Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. 我们如此感恩祷告，是奉耶稣基督的名来祈求。 Amin.阿门。